So saya mempersilakan Menteri Pertahanan di pihak kerajaan Saudara Syafiq Jebat. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita yang terlupa, bulan Mei ini adalah bulan berdarah buat Malaysia. Tanggal 13 Mei menjadi saksi keluarga Malaysia terdahulu dipisahkan hanya kerana ketidakstabilan politik. Tetapi setelah ketidakstabilan politik ini kita sama-sama bincangkan, sama-sama kita selesaikan, maka lahirlah satu perkara yang memberi sinar baru kepada ekonomi kita, iaitu dasar ekonomi baru. Lihat bagaimana kestabilan politik ini mendasari kestabilan ekonomi, dan inilah keluarga Malaysia baharu yang sama-sama ingin kita perjuangkan, hadirin dan hadirat sekalian. Baik, dalam perdebatan pada hari ini saya agak gementarlah sebab nak kena membidas legenda-legenda dalam perdebatan pada hari ini, tetapi tidak mengapa. Walaupun kecil-kecil cili padi, saya akan terus melawan perwakilan pembangkang. Ada dua logik utama yang dibawakan oleh perwakilan pembangkang. Logik pertama mereka pada hari ini yang akan saya putuskan. Logik mereka untuk menilai lebih penting, kita perlu menilai kepada status sedia ada, iaitu dalam keadaan semasa Malaysia sedang berhadapan dengan isu pasca COVID-19. Dalam keadaan logik pertama ini, soalan pertama yang ingin saya ajukan kepada anda semua, adakah perwakilan pembangkang ini pembuktian mereka akan bersifat separuh-separuh? Hari ini mereka nak cakap kestabilan ekonomi lebih penting daripada kestabilan politik. Esok tiba-tiba pula Dato' Afzal ini nak cakap kestabilan politik lebih penting daripada kestabilan ekonomi. Esok Dato' Afzal duduk sebelah saya, maka ada dua oranglah yang sarat di meja perwakilan kerajaan, hadirin dan hadirat sekalian. Baik, yang kedua pada hari ini mengenai logik di meja perwakilan pembangkang juga adalah mereka kata matlamat lebih penting daripada cara. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkara yang mereka tidak sedar adalah analogi yang diberikan daripada awal perdebatan. Kami tak cakap anak ini matlamat A, isteri ini matlamat B. Tidak, kita kata dua-duanya sama-sama penting. Kami tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan bahawa kestabilan politik ini tidak penting, kestabilan ekonomi tidak penting. Ya, dua-dua sama penting. Tapi dalam keadaan kedua-duanya penting, apakah yang mendasari elemen pertama dan elemen yang kedua? Iaitu kestabilan politik, hadirin dan hadirat sekalian. Itu sahaja. Mudah sahaja lebatnya, hadirin sekalian. Logiknya sudah ada. Tetapi diputarbelikkan oleh meja perwakilan pembangkang. Janganlah tinggalkan saya seorang-seorang, saya pun nak izin laluan. Baik, saya akan teruskan dengan pembidasan kepada penghujaan di meja perwakilan pembangkang. Sebelum itu ada apa-apa izin laluan? Tak ada. Baik. Hujah mereka yang pertama menceritakan mengenai kestabilan ekonomi akan menarik pelaburan asing. Hujah ini cukup mudah, mereka berikan kerjasama di antara Brazil, China Selatan dan juga ASEAN melalui TPP dan juga RCEP. Baik hadirin dan hadirat sekalian, kalau anda nak tahulah pada hari ini, di peringkat yang pertama, untuk kita melakukan kerjasama penarikan pelaburan asing ini, apa yang kita perlukan? Kita perlukan kestabilan politik sebab kita nak menghantar wakil-wakil negara untuk berbincang, untuk menarik pelaburan asing. Ada anda dengar, Syria tiba-tiba masuk kepada TPPA ataupun RCEP? Tak ada. Sebab apa? Kestabilan politik pun tak ada, hadirin dan hadirat sekalian. Macam mana nak tarik pelaburan asing? Sebab itu, di peringkat yang pertama, kestabilan politik itu datang dulu. Baru kita boleh nak tarik pelabur asing ini, hadirin dan hadirat sekalian. Yang kedua pada hari ini, anda perlu faham. Contohnya saya berikan kepada anda, di negara ASEAN ini, kalau anda nak tahulah, baru-baru ini Datuk Seri Ismail Sabri telah pun pergi ke Rumah Putih untuk berbincang mengenai penarikan pelaburan asing daripada Amerika Syarikat dengan Joe Biden. Kita hantar je semua wakil-wakil daripada negara-negara ASEAN, tapi negara apa yang tak ada? Negara Myanmar. Sebab sekarang ni mereka ada masalah ketidakstabilan politik sebab ada pengambil alihan junta tentera. Tak ada wakil nak hantar untuk mengambil pelaburan asing daripada Amerika Syarikat. Jadi bagaimana logik mereka ingin menceritakan tiba-tiba kita ada kestabilan ekonomi, boleh pula nak tarik pelaburan asing? Tidak, kestabilan politik mendasari kestabilan ekonomi. Ini pembawaan perwakilan kerajaan, hadirin dan hadirat sekalian. Ya, dipersilakan Datuk. Yang berhormat, kes di Syria ada pemimpin de jure dan de facto, yang mana ada pengaruh luar yang ingin mengambil hasil bumi ekonomi. Lalu elemen dan medium politik digunakan. Yang lebih pentingnya adalah matlamat ekonomi faktor-faktor luar tersebut. Yang berhormat,
ini ketidakstabilan ekonomi anda ni untuk orang menjajah ke apa? Tidak. Sekarang ni dari sudut urus takbir di Syria ini, kalau tidak ada kestabilan politik, mereka tidak dapat membangunkan ekonomi. Itu sahaja logiknya hadirin dan sekalian. Tak ada masalah pun. Baik, hujah yang kedua di meja perwakilan kerajaan menceritakan pembangkang menceritakan mengenai daripada dasar Tan Sri Muhyiddin dulu adalah situasi kita kunci parlimen dan sebagainya dan mengakibatkan kita tidak boleh masuk tapi masih lagi dijalankan dasar ekonomi. Hadirin dan hadirat sekalian, kalau betul lah anda semua nak faham, sebenarnya dasar fiskal yang dilakukan oleh negara adalah untuk membantu pembangunan aliran tunai dalam negara pada hari ini dilakukan apabila berlaku krisis kewangan. Krisis kewangan ini berpunca daripada terjadinya isu 1MDB hadirin dan sekalian. Maksudnya, isu ini dikaitkan semula kepada masalah ketidakstabilan politik. Kenapa kita mengadakan aliran fiskal? Aliran fiskal ini secara keseluruhannya ada dua sahaja, pengucupan dengan pengembangan. Pengembangan pada hari ini, kerajaan terpaksa untuk berbelanja lebih supaya rakyat-rakyat seperti kita ini boleh melakukan aliran tunai. Macam mana mereka ingin berbelanja lebih untuk menyelamatkan ekonomi hasil daripada isu 1MDB? Iaitu dengan cara memberi bantuan lah. Yang dua yang Datuk Syamiro dapat sebentar tadi sekalian adalah dasar fiskal disebabkan masalah 1MDB. Itu sahaja hadirin sekalian. Maksudnya bagaimana kestabilan politik ini mendasari kestabilan ekonomi. Baik, secara keseluruhannya perwakilan kerajaan pada hari ini telah menunjukkan kepada anda kestabilan politik lebih penting daripada kestabilan ekonomi kerana kestabilan politik mendasari kestabilan ekonomi. Hujah pertama, macam mana kestabilan politik boleh menarik pelaburan asing. Hujah kedua, kestabilan politik ini boleh untuk menentukan hala tuju pembangunan ekonomi domestik. Dan hujah yang ketiga, bagaimana kestabilan politik ini boleh meningkatkan kerjasama ekonomi. Ketiga-tiga sebab ini masih lagi tidak dibidas oleh perwakilan pembangkang untuk menunjukkan bagaimana kestabilan politik mendasari kestabilan ekonomi. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Menteri Pertahanan. Tak cukup 7 pula. Oi. Bagi-bagi masa ke apa?